Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini saya nak present ataupun saya nak share function untuk polisi takaful, sijil takaful yang mempunyai manfaat pampasan kematian yang berbentuk hibah sebab dia takaful. And then dia ada pampasan total permanent disability, ini adalah hilang upaya kekal menyeluruh, dan juga pampasan penyakit kritikal. So, apa sebenarnya function untuk ketiga-tiga manfaat ni, fungsi dia? Okay, first, kalau kita sentuh bab kematian ataupun hibah, katakan dalam satu situasi, satu keluarga, sepasang suami isteri yang mempunyai 4 orang anak. Apabila salah seorang meninggal, situasi dia akan kita akan kehilangan pencari nafkah. Contoh sebelum ni, dua-dua orang ini contribute untuk household punya income, ataupun dua-dua orang ni menanggung family. Tapi apabila satu tiada, jadinya yang mana yang tinggal ni, sama ada suami ataupun isteri, terpaksa menanggung beban itu seorang-seorang. Okey, itu satu bab kehilangan pencari nafkah. And then kedua, sebabkan kita ni Islam, apabila berlaku kematian, automatik kita akan berdepan dengan masalah pengurusan harta pusaka. Kalaulah kita nak tahu apa yang kita tinggalkan di dunia ini semasa kita meninggal, automatik akan jadi harta pusaka. Dan harta pusaka ini mestilah diuruskan dengan betul, dibekukan. First, kita kena tahu kita punya semua harta pusaka kita akan dibekukan dan sama ada diuruskan oleh pejabat tanah ataupun amanah raya bagi harta yang bernilai 2 juta ke atas. Jadi situasi dia, contohlah sekarang ni kita ada saving account, kita ada account bank, kita ada account tabung haji, kita ada account KWSP. Okay, apabila berlaku kematian, ketiga-tiga ni akan dibekukan terlebih dahulu. Tetapi kalaulah account kat sini tak ada penama, automatik akan amanah raya akan dibekukan sampailah ahli-ahli keluarga menuntut untuk mencairkan harta pusaka tersebut. Dan ini akan makan masa. Kalau kita tengok bahagian-bahagian faraid, proses ni panjang lah. Bila proses ni panjang, maksudnya kat sini kita tak tinggalkan bekalan yang mencukupi ataupun kita tak ada aset segera lah untuk digunakan kepada kita punya anak ataupun kepada isteri dan sebagainya. Proses ini kita akan makan masa satu, and then meletihkan, and then untuk pengurusan harta pusaka pun ada kos yang dikeluarkan. Satu. And then kalaulah harta tersebut ada penama, harta yang dibekukan daripada saving account, tabung haji, KWSP akan terus kepada penama. Akan masuk kepada penama, and then daripada sini wajib faraid. So apabila ada faraid ini adalah bahagian-bahagian dia, kita semua tahu bahagian isteri adalah bahagian yang paling sikit, anak perempuan adalah dapat separuh daripada anak lelaki, dan proses ini makan masa. Jadi benda ni akan jadi masalah kepada kita punya peninggalan, isteri ataupun anak-anak lah. Sebab apa? Satu, kehilangan mencari nafkah. Dekat sini komitmen mungkin akan lagi tinggi daripada duit yang digunakan lah. Satu. And then untuk menguruskan semua ni memerlukan kos. Dan hibah takaful ni, pampasan kematian ni, sekurang-kurangnya boleh menjadi aset segera, mudah cair, untuk digunakan buat sementara kepada waris-waris tersebut, sementara menunggu harta-harta pusaka ini dicairkan mengikut ini saya explain sedikit lah tentang harta pusaka. And then untuk total permanent disability, hilang upaya kekal menyeluruh,
Okey, apabila seseorang tu terkena penyakit ataupun terpaksa terlantar di hospital ataupun di katil je, dia dah tak mampu untuk bekerja. Satu, tak mampu untuk bekerja. Jadi untuk menampung hidup dia, dia akan menanggung, rely on saving semata-mata, ataupun apa-apalah, kalau ada duit pencen ke apa ke, kan, akan tanggung dekat sini je. Tapi berapa lama duit ini akan mencukupi untuk menampung pembelanjaan? Sebab apa? Apabila terkena hilang upaya kekal menyeluruh, automatik cara hidup kita akan berlainan. Ada ubat nak kena beli, ada pembelanjaan lain, suplemen dan sebagainya. And then pembelanjaan tambahan ni kalau lah kena upah orang untuk buat benda yang kita tak sempat pun nak buat, sebabkan nak terpaksa menjaga salah satu keluarga kita yang terkena hilang upaya kekal ni. Satu. And then itulah tujuannya manfaat hilang upaya kekal menyeluruh ini. Satu. And then lastly ni kita ada polisi, kita ada manfaat untuk penyakit kritikal, 43 jenis penyakit kritikal. Andai kata salah seorang pencarum terkena salah satu daripada 43 penyakit kritikal. Kita ambil contoh dekat sini lah. Si isteri terkena penyakit kritikal. Jadi bila kena penyakit kritikal ni, of course kita dah tak boleh bekerja, no income. Apabila kita tak ada gaji, tak boleh bekerja, kita terpaksa rely on ataupun terpaksa bergantung kepada saving. Dan sekali lagi, kita punya lifestyle pun akan berubah dan ada pembelanjaan tambahan, ubat, suplemen, alatan-alatan sokongan dan sebagainya. Jadinya dekat sini lifestyle ni akan berubah. Sebab apa? Kita terpaksa, contohlah tak cukup duit kan, bila saving ni dah habis, terpaksa gadai segala apa yang kita ada, rumah ke ataupun kereta ke, ataupun contohlah nak dikatakan anak seorang ni sudah bekerja, so anak ni boleh membantu ayah untuk menampung pembelanjaan rumah. Sekurang-kurangnya saving ni boleh lah bertahan lama, sekejap lah, tapi dekat sini pun akan merencatkan lifestyle si anak ini juga. So anak, kadang-kadang saya tengok kadang-kadang apabila si anak tu mempunyai salah seorang ahli keluarga yang sakit, so yang mana yang bertanggungjawab, yang bekerja tu memegang tanggungjawab besar lah. Dia salah seorang breadwinner lah, ataupun pencari nafkah lah, automatik dia akan jadi pencari nafkah, dan terpaksa bekerja lebih masa, dan terpaksa cari income lebih untuk support pembelanjaan tambahan akibat daripada penyakit kritikal. So dekat sini, apa yang situasi-situasi yang sering berlaku apabila terkena penyakit kritikal ataupun hilang upaya kekal menyeluruh, income ataupun pendapatan automatik akan drop, tetapi pembelanjaan ni akan naik. Saving, okay, contohlah kita memang ada saving kan, and then komitmen yang kita ada sekarang ni, kita akan terpaksa gunakan kita punya saving. Tetapi berapa lama saving kita akan bertahan untuk support kita punya komitmen? Apabila saving tu tak lagi mencukupi, kita terpaksa downgrade kita punya lifestyle. So apabila ada sijil
takaful ini sekurang-kurangnya kita melakukan penyediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan, and then kita punya financial pula akan lebih stabil. Kebanyakannya di pusat-pusat zakat ataupun baitumal memang ramai yang mengambil ataupun ini data daripada pusat zakat dan baitumal lah. Kebanyakannya yang memerlukan bantuan daripada pusat zakat dan juga baitumal ni adalah keluarga-keluarga yang mempunyai salah seorang ahli dia terkena penyakit kritikal ataupun meninggal dunia lah. Jadinya kita mampu, apabila kita mampu untuk melakukan perubahan, so why not kita allocate, kita peruntukkan sikit sebahagian daripada kita punya gaji untuk 3 benda ni: pampasan kematian, TPD dan juga penyakit kritikal. Sebenarnya untuk menyediakan benda ni tak sampai beratus-ratus pun, RM60 sampai RM100 saja. Kita sudah mampu untuk dapat tiga manfaat ni dalam satu masa. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.